Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa sekali lagi di channel YouTube ini bagi meneruskan pengajian kita tentang ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Tajuk pada kali ini ialah khaufun. Sebelum kita mulakan sesi ini, mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anak, rakan-rakan guru, ibu bapa yang memantau channel saya untuk memastikan anak-anak kita mendapat ilmu tentang ilmu akhlak ini. Baik, ini inti antara perancangan saya akan cuba membuat sesi pengajian dalam channel ini dengan tajuk-tajuk yang ada ni secara ringkas. Okey, insya-Allah kita sama-sama menikmatinya dengan meletakkan membuka hati kita dan mengharap Allah mencucuri ataupun menyirami nur-nur ilmu dalam jiwa kita. Baik, kita sebagai insan yang soleh, anak-anak, anak-anak lah kita tumpu pada anak-anak, tapi ibu bapa pun boleh sama-sama menghayati sama-sama. Kita refreshkan kita punya jiwa kita untuk memastikan kita berada dalam mood khaufun, takut. Khaufun pada bahasa ialah takut. Takut ini yang kita perlu zahirkan secara zahir dan batin. Jadi pada istilah takut yang dikehendaki oleh syariat ialah takut kepada siksaan dan mengharapkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita buat, semua yang kita elakkan, semua yang kita buat sembahyang dan semuanya semata kalau ikut dia punya tu ialah kaedahnya kita takut kepada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada siksaan murka Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengharapkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Khauf ini, walaupun perkataan takut ni dia adalah salah satu daripada sifat mahmudah, sifat yang baik yang perlu ada pada setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey anak-anak sekalian, anak-anak khauf kan? Ada perasaan khauf. Khauf ini bukan khauf waktu kita takut seperti takut harimau. Kita takut daripada rotan cikgu. Rotan. Kita takut yang melambangkan bahawasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada murkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasa kita ni sangat lemah dalam usaha kita untuk mendirikan amalan-amalan syariat yang disyariatkan kepada kita. Jadi dengan sebab itu, yang sebelum ini kita dah belajar taubat, syukur dan sebagainya, demi untuk menjaga kita punya jiwa kita, perasaan kita, agar kita sentiasa tunduk patuh kepada ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Sekali lagi, takut ataupun khauf pada bahasa takut, pada istilah takut kepada siksaan. Takut apa? Takut kepada siksaan. Di samping itu, mengharapkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Takut saja tak boleh. Sebab takut macam mana aku dah tinggal sembahyang, macam mana ni aku dah berdosa, macam mana aku dah buat banyak maksiat. Takut, tapi kita tak mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini salah satu sifat yang sangat tidak baik. Takut ini ialah bila kita sedar kita melakukan dosa, maka di samping itu jugalah kita mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun daripada kata-kata ulama, walaupun dosa kita sepenuh langit dan bumi, maka kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sebalik takut kita kena ada harap. Khaufun wa raja'. Ada harap. Harap ini yang penting. Kita walaupun kita dosanya 10 langit dan bumi, tapi kita sangat yakin bahawasanya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan maka ketika itu, ketika nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangat kita mengharap
Allah ampunkan seluruh dosa kita. Tengok tu tanda Allah pengasih sangat. Kalau banding kita dengan makhluk, memang tak adalah seorang makhluk pun yang lebih pengasih dan lebih penyayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat dosa macam mana pun, Allah tetap mengasihi dan menyayang jika kita kembali kepada Dia. Jika ada perasaan khauf di dalam jiwa kita yang menyebabkan kita melakukan taubah dan sebagainya. Bagus. Anak-anak kena jaga ni. Kena pelihara jiwa kita macam tu. Jangan biarkan kita tak ada perasaan khauf, tak ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di samping itu tidak mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya kalau duduk macam ni. Kita sangat-sangat bahaya. Baik, kalau begitu kita kena cek tengok diri kita ni berada dalam mood. Kita panggil mood khauf tak? Pertama, tengok ciri-ciri orang yang bersifat dengan khauf, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala di samping mengharapnya, ialah orang yang taatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zikirnya, melakukan solat sunat-sunatnya, dengan menuntut ilmunya. Menuntut ilmu ni fardu ni tuan-tuan, anak-anak sekalian. Fardu. Fardu ain kepada kita. Tambah-tambah ilmu-ilmu yang menyebabkan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu akhlak ni, ilmu tasawuf, boleh mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Merupakan satu fardu pada kita. Kalau kita abaikan benda-benda ini, maka kita akan terhanyut oleh godaan-godaan, gangguan-gangguan nafsu dan syaitan yang akan menjerumuskan kita ke lembah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walayadzubillah. Pertamanya kita tengok kita taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala tak? Kalau kita taat, maka sudah tentulah kita berada dalam suasana kita seorang yang hamba Allah yang khaufun, yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping kita mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesi sebelum ini kita dah cerita bab taubat, syarat taubat dan ciri-ciri orang bertaubat semua. Bertaubat pada Allah, nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa menyesal di atas perbuatan yang kita lakukan, dan kita mengembalikan hak orang yang dizalimi dan sebagainya. Baik. Yang ketiga ialah mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Taat perintah Allah, mengamalkan perintah Allah, macangan depa ni hampir sama. Taat perintah Allah lebih luas, mengamalkan perintah Allah pun ada juga lebih banyak benda-benda yang sama. Amalkan taat ni, taat rasa dengan diri, amalkan, laksanakan dengan anggota tubuh badan. Perintah Allah, sembahyang, laksanakan sembahyang dalam waktu. Dalam pada tu disebabkan kita taatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah anak-anak, tuan-tuan, sahabat-sahabat kita. Inilah yang kita kena terap, rasai di dalam urat nadi kita, rasa khauf, rasa nak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Tengok lagi. Ada tak lagi ciri-ciri takut melanggar larangan Allah? Sebab amalan-amalan amal ataupun sifat-sifat mahmudah ni semua menyebabkan kita rasa takut kepada Allah dan takut melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu kita ni hamba Allah yang sangat lemah, yang jika Allah tidak pelihara, sudah tentulah kita ni menjadi hamba yang sangat liar mengikut hawa nafsu dan godaan syaitan. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita sebagai hamba yang taat, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita bangga bahawasanya kita hebat. Maka ketika ini kita sama-samalah mengajar, mengasuh, mendidik anak-anak kita, ayah kita, adik kita, kawan-kawan kita, supaya menjadi hamba Allah yang taat dan khauf kepada Allah, takut pada Allah, takut meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kena jaga ni. Adakah kita rasa takut adakah kita rasa takut menyesal kita meninggal solat? Adakah kita takut menyesal kita tidak melakukan apa puasa? Adakah kita takut dan menyesal ketika kita mendedahkan aurat? Adakah kita takut dan menyesal ketika kita bercakap perkara-perkara yang melanggar syariat, mengumpat orang, mengeji orang? Ya Allah, buat koreksi, buat muhasabah diri. Cuba tengok, kalau kita tak takut, jadi kita dah berada dalam situasi kita ni tiada ada perasaan khauf pun, tiada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak rasa untuk nak mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap je lebih tapi buat tak ada pun. Jaga sebab kita pasti akan mati.
Sekarang ni mati begitu cepat sekali yang Allah nak tunjuk. Hari ni cakap elok, esok boleh mati. Macam-macam. Bukan sekarang, dari dulu pun macam tu. Dulu pun macam tu kan. Mati ni benda yang mudah lah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kun fayakun, Allah kata kun, maka jadilah. Ketika sihat-sihat berlanggar pun mati. Ketika berjalan pun mati. Sekarang ni macam-macam zaman Covid ni sebagainya. Okey. Baik, yang ceria seterusnya, takut kerana mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni yang perlu kita terapkan dalam jiwa kita, kita nikmati dalam jiwa kita, supaya kita ni menjadi hamba Allah yang baik dan mengharapkan pertolongan Allah pada setiap masa dan ketika. Kan? Peranan jiwa kita, amalan kita sangat penting untuk menunjukkan kita ni bersifat khauf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hikmah dia. Hikmah kita menghayati dan mengamalkan sifat khauf di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, keluarga kita dulu, adik-adik, dalam diri adik-adik, dalam keluarga adik-adik, akan mengakibatkan kita menghilang sifat mazmumah. Kita boleh buang sifat mazmumah. Bila ada perasaan takut, kita tak berani nak sifat riak. Kita tak berani nak bersifat sombong. Sebab kita takut pada Allah kan. Kita sedar bahawasanya Allah melihat kita. Allah itu berkuasa pada kita. Allah itu berkehendak menentukan kita. Allah menjadikan kita. Allah mengetahui segalanya. Sebab itu kita sifat mazmumah dia, sebab tu kita tak berani nak melakukan perkara-perkara keji, sifat-sifat keji dari sifat-sifat mazmumah. Apa dia? Syarhul kalam, makan dengan sangat-sangat gelojoh, makan benda-benda yang haram, kan, melihat benda-benda yang haram, mencuri dan sebagainya, sifat-sifat mazmumah. Okey, satu. Keduanya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita akan bertambah meningkat pada ketakwaan dari masa ke semasa. Setiap hari kita menjaga solatnya, setiap hari kita menjaga zikirnya, setiap hari kita menjaga pertuturan kita, setiap hari kita menjaga penglihatan kita, setiap hari kita menjaga pendengaran kita, setiap hari kita menjaga panca indera kita, tangan daripada melakukan perkara-perkara haram. Setiap hari kita menjaga kaki kita, jangan pergi buat benda-benda yang haram, bawa diri kita ke benda-benda haram. Wah, itu antara hikmah kita bersifat dengan sifat mahmudah, seperti sifat khauf ni. Dan akhirnya kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita yakin bahwasanya Allah lah yang maha menentu, Allah lah yang maha mengatur segala-sekalian urusan, seperti kita baca dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menyusun, yang mengatur, yang mentadbir segala alam. Apa yang berlaku pada kita ini, yang berlaku memang itu merupakan kota takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang tak dapat diubah-ubah lagi. Dah berlaku. Sebelum berlaku, kita kena berusaha, sebab kita tak tahu. Kita berusaha untuk elakkan diri daripada penyakit. Kita berusaha untuk menjadi seorang murid yang pandai dan cemerlang. Kita berusaha untuk membantu keluarga kita supaya menjadi senang dan sebagainya. Kita usaha, tapi ketentuan milik Allah. Jadi kita kena rajinlah, sebab kita itu disebabkan perasaan khauf itu, maka kita akan menjadi insan yang bersungguh-sungguh melaksanakan kerja sungguh-sungguh. Ingat anak-anak sekalian, perasaan ni kena tanam dalam jiwa kita. Jangan pandang enteng, jangan pandang mudah. Walaupun hanya perkataannya ada dua perkataan, tiga perkataannya, khawafun, khaufun. Tiga perkataannya, tapi sangat besar nilainya jika kita pegang konsep dia. Okey anak-anak sekalian, boleh keburukan kita tidak bersifat khauf, menyebabkan kita mengamalkan sifat mazmumah. Kita riak, kita sombong, kita dengki, kita mengumpat, kita keji. Tak takut apa? Kita rasa kita kuat, kita boleh pukul orang, kita rasa kita hebat, kita boleh caci orang, kita rasa kita kita pandai, kita buat tipu daya pada orang. Sebab kita tak ada perasaan takut apa, tak takut pada siapa-siapa. Jadi maka ini menyebabkan satu musibah kepada orang. Walaupun dia pandai, dia hebat di dunia, tapi sebenarnya dia telah menempa musibah yang sangat besar pada masa depan dia, masa tua dia, masa ketika nak mati dia, dan akhirnya ketika dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iazu billah, kalau sebelum dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala,
belum dia taubat, belum dia minta ampun kepada Allah dan kepada orang yang dia zalimi, subhanallah, kita minta ampun. Kita minta jauhkan kita, diri kita, adik-beradik kita, saudara kita, kawan-kawan yang kita kenal, kaum muslimin dan muslimat semua. Okey, seterusnya menyebabkan iman kita semakin hilang, semakin pupus, hilang. Kepercayaan kita pada Allah kelipis, kepercayaan Allah kita kepada malaikat yang malaikat sentiasa mencatat amalan baik dan jahat kepada kita semakin tipis. Kita tidak mempedulikan, di mana-mana saja kita langgar aja, sebab kita hilang keimanan kita. Hilang kepercayaan kita bahawasanya Allah itu melihat kita. Hilang kepercayaan kita bahawasanya Allah itu memberi bahkan nanti akan mengazab kita di akhirat kelak apabila kita melakukan maksiat dan dosa. Hati-hati. Bahaya. Jaga. Kena ada sifat khauf. Dan teruskan menjadi, dan akhir ada yang ketiganya, terus menerus dalam kemaksiatan, wal'iyadzubillah. Jaga apabila kita terus menerus dalam kemaksiatan, kita mati dalam melakukan maksiat sebelum sempat taubat, maka azablah tempat kita. Ya Allah, kita sudah tentulah tidak mampu menanggung azab Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang sangat pedih. Azab makhluk di bumi, di atas muka bumi ni pun kita tak sanggup menanggungnya, tak mampu menanggungnya, tambah lagi azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena ada perasaan khauf, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita sangat mengharapkan ada punya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita minta ampun dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan segala amal kebajikan, mengikut syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Baik anak-anak sekalian, cukup sampai setakat ini. Kita mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain masa dan ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.